Assalamualaikum semua anak-anak muda cicit Ustazah. Kita sambung lagi subjek subjek akhlak. Ingat lagi tak adab tidur? Sesi pengenalan yang ni ingat lagi tak? Kita ulang lagi sekali Ustazah ulangkan semula Pengenalan. Tidur adalah proses merehatkan diri dan minda. Tidur yang betul menjadikan seorang merasa cergas dan sihat. Tidur boleh dinilai sebagai ibadah jika mengikut contoh Rasulullah. Hari ini kita nak belajar adab-adab sebelum tidur. Okey, cuba adik-adik tengok. Ada tak adik-adik buat daripada nombor 1 hingga nombor 11 yang cikgu akan terangkan Antara adab-adab sebelum tidur. Yang pertama, sebelum tidur memberus gigi, atau dalam bahasa Arab juga boleh dikenali sebagai bersugi. Sebelum tidur kita pergi berus gigi. Dekat mana? Kat bilik air lah kan. Dalam masa yang sama, kita kena ambil wuduk. Lepas berus gigi, kita ambil wuduk dengan cara yang betul. Siapa yang dah tera mengambil wuduk cara yang betul? Adik-adik kena belajar. Kena belajar dengan ibu ayah. Macam mana cara mengambil wuduk dengan betul. Tapi kita akan belajar dalam subjek ibadat nanti pun ada belajar cara mengambil wuduk dengan yang betul. Yang ketiga, adab sebelum tidur selepas ambil wuduk ialah keluar je tandas. Kita pakai pakaian yang menutup aurat. Kita nak tidur, kena tutup aurat kita supaya nyamuk tak gigit satu. Yang kedua, tak tersilak-silak. Sebab kita dah tutup aurat dengan betul, pakai baju yang betul, kan? Yang keempat, selepas pakai baju yang menutup aurat, kita kena minta maaf kepada ibu dan ayah. Macam kat dalam gambar tu, dia salam ibu dia, salam ayah dia, kan? Yang kelima, pastikan awak menutup pintu dan tingkap. Supaya awak kalau tak tutup tingkap, nanti kalau tiba-tiba tengah malam hujan, sejuk awak, esok pagi demam, kan? Sebab tu kena tutup tingkap. Tutup. Kalau pakai langsir terbuka, tutup macam yang kawan kita punya bilik dalam gambar tu, kan? Lepas menutup pintu dan tingkap, apa kita perlu buat sebelum naik katil? Nombor 6, mengibas tempat tidur. Faham tak mengibas tu apa? Kita sapu-sapulah ke atas kita punya katil. Takut-takut ada tai cicak ke, ada benda yang kita tak nampak bila kita baring terus gatal, ataupun habuk banyak, kita tak nampak habuk tu, tapi bila kita terus baring, pernah tak awak rasa nak gatal-gatal, garuk-garuk, tidur-tidur je tiba-tiba gatalnya, rupanya ada pijat, kan? Sebab gara-gara tak kebas atas katil tu. Kena ketuk-ketuk. Dia punya bantal pun kena ketuk-ketuk, supaya awak tidur dengan selesa. Yang ketujuh, bila awak dah kebas-kebas atas katil, pastikan awak memadam lampu. Lagi senang awak tidur rehat, betul-betul rehat, kan? Dah lepas buat kerja sekolah, kena tidur dengan rehat yang betul. Yang ke-8, bila dah naik atas katil, kena baca doa sebelum tidur. Selepas baca doa, nak tidur macam mana? Yang ke-9, tidur mengiring lambung kanan. Awak kena pusing ke kanan. Maknanya bahu kiri awak belah atas. Kalau tak faham, kan, boleh suruh mak dengan ayah ke tunjukkan cara tidur yang nombor 9 tu, cakap dengan ibu.
Nombor 9 tu macam mana ibu? Ustazah dah cakap dalam belajar tu macam mana ya? Kita tak dapat bayangkan kan? Minta ibu ayah tolong tunjukkan contoh tidur yang betul. Nombor 9. Tidur mengiring lambung kanan. Bahu kanan awak tu pusingkan. Bahu kiri awak sebelah atas, bahu kanan awak sebelah bawah, dekat atas tilam. Itu namanya menghadap kiblat lah juga. Nombor 10. Tidur awal selepas solat isyak. Kalau boleh dah siap kerja sekolah kan, dah solat isyak semua, terus tidur. Tak payahlah tengok TV malam-malam. Cuma hari cuti je lah kan. Kita spend masa waktu cuti je lah. Kita rehat sekejap je kan. Waktu sekolah kita kena tidur awal selepas solat isyak. Kalau boleh dah siap-siap kerja sekolah yang cikgu bagi. Cikgu sekolah rendah bagi kerja sekolah. Cikgu sekolah agama ada suruh menghafaz ke apa. Dah siap solat isyak. Terus kita tidur awal. Dan yang terakhir, tidur tidak terlalu kenyang atau terlalu lapar. Kenapa tak boleh terlalu kenyang? Takut-takut pukul 12 malam ke, pukul 1 pagi ke, perut awak buat hal, sakit perut, pandang sana tak boleh, pandang sini tak boleh, pejam mata tak boleh, gara-gara makan terlebih kan. Mak ayah ajak jalan makan tak apa-apa, makan awak burger lah apa awak nak makan, tak kisah boleh makan. Tapi kalau dah terlalu kenyang, kesannya masa awak dah tengah rehat lah, perut pun dia proses lah macam biasa kan. Dia nak jadikan najis, jadi banyak sangat awak makan, sampaikan motor dalam perut awak tak berfungsi, dia memulas tu buatkan awak sakit perut sebab dia tak dapat proses. Itu je masalah dia. Kalau terlalu lapar pun tak boleh juga, sebab bila awak bangun tengah malam, siapa yang nak kasih awak makan kan? Tiba-tiba awak minta mak ayah awak masak nasi pukul 3 pagi. Dah macam waktu sahur pula kan. Jadinya jangan terlalu lapar. Apa sekurang-kurangnya awak boleh isi perut. Kalau ikut nasihat doktor, sebelum tidur minum air susu kan. Itu yang paling afdalnya lah. Kalau tak nak makan apa-apa, yang paling baiknya minum susu. Siapa lagi minum susu kan? Siapa minum susu pakai botol lagi? Mesti ada punya ni. Depan ustazah tak minum. Siapa yang minum pakai botol tu? Kan? Jadi kalau nak tidur tak boleh terlalu kenyang dan tak boleh terlalu lapar. Itulah antara sebabnya kesan. Kalau kenyang sangat, perut jadi sakit pula. Susah nak memulas, nak pergi buang air besar tengah malam. Orang semua nak tidur, kita pula nak kena kejutkan orang. Dah jadi masalah pula kan. Jadi makan berpada ikut sunnah Rasulullah. Makan berhenti sebelum kenyang, makan sebelum ada ke makan sebelum. Jadi jangan terlalu lapar juga dia kata. Kalau terlalu lapar, awak main tidur je, tiba-tiba tengah pagi pukul 2, pukul 3 awak rasa lapar sangat. Siapa yang nak masakkan awak? Takkan nak masak lempeng pagi-pagi buta kan? Takkan nak masak goreng pisang pagi-pagi buta sangat. Mak ayah pun nak rehat juga, nak pergi kerja lagi kan. Jadi perut kena agak-agak. Yang paling minimum pun minum susu untuk awak tidur dalam keadaan baik. Itulah adab sebelum tidur. Ada 11. Mula-mula tadi apa cikgu kata? 1. Berus gigi. 2. Ambil wuduk. 3. Pakai baju yang menutup aurat. 4. Minta maaf kat ibu bapa. 5. Tutup pintu. Masuk bilik tu tutuplah pintu kan. Takut kucing masuk terberak ke kan. Tingkap pun kena tutup. Yang ke-6, kibaslah dekat atas katil tu supaya abuk tak ada, awak tidur tak gatal. Dan tutup lampu. Sebelum tidur baca doa. Nombor 8. Nombor 9, tidur mengiring lambung kanan. 10, tidurlah awal kan, supaya bangun
awal. Lepas solat isyak je terus tidur. Tak payah nak sibuk dengan cerita-cerita tak apa-apa kan. Tak berfaedah pun untuk kita. Yang ke-11, saya kata tidak tidur terlalu kenyang dan terlalulah lapar. Okey, setakat ni dulu kita belajar subjek akhlak. Ila liqa. Assalamualaikum.